Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Faiz. Hari ini kita akan belajar tentang subjek sains sekolah rendah tahun 5. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang unit 2 iaitu peraturan bilik sains. Pada akhir pengajaran, kamu akan mengetahui 9 peraturan bilik sains. Baik, mari kita saksikan. Apakah peraturan bilik sains? Okay. Yang pertama, masuk ke dalam bilik sains dengan kebenaran guru. Ingat, apabila kamu hendak masuk ke dalam bilik sains, mestilah mendapat kebenaran guru. Yang kedua, berbaris di hadapan bilik sains sebelum masuk ke bilik sains. Pastikan sebelum masuk ke dalam bilik sains, beratur dulu dan mendapat kebenaran guru untuk masuk. Yang ketiga, jalankan penyiasatan setelah dibenarkan dan diawasi oleh guru. Kita tahu dalam sains penuh dengan menguji ataupun membuat eksperimen. Jadi pastikan eksperimen itu perlu dibenarkan oleh guru dan mendapat pengawasan oleh guru. Yang keempat, laporkan sebarang kecederaan dan kerosakan peralatan kepada guru dengan segera. Kena ingat, jika berlaku kecederaan ataupun ada kerosakan peralatan seperti pecah ataupun retak, jatuh dan sebagainya, laporkan keadaan itu kepada guru dengan cepat, dengan kadar segera. Okey, seterusnya yang kelima. Susun semula kerusi dan tutup semua paip, kipas dan lampu ketika hendak meninggalkan bilik sains. Ingat, ketika hendak meninggalkan bilik sains, perlu susun kerusi, tutup paip, kipas dan lampu. Yang keenam, jaga kebersihan bilik sains. Yang ketujuh, elakkan makan dan minum ketika berada di dalam bilik sains. Yang kelapan, jangan sentuh, hidu atau rasa bahan tanpa kebenaran guru. Dan yang kesembilan, elakkan berlari dan bermain di dalam bilik sains. Ini adalah peraturan-peraturan yang perlu kamu patuhi. Ada 9 peraturan. Baiklah, kita pergi kepada kenapa ataupun mengapakah peraturan bilik sains perlu dipatuhi. Kita lihat apa sebabnya. Contohnya yang pertama, elakkan bermain dan berlari di dalam bilik sains. Kenapa kita perlu elakkan bermain dan berlari dalam bilik sains? Apa rasional dia? Apa sebab dia? Sebabnya adalah bilik sains mempunyai peralatan yang mudah pecah. Sebab itu kita elakkan daripada bermain dan berlari dalam bilik sains. Yang kedua, kenapa kita perlu ikat rambut dengan kemas ketika mengendalikan peralatan sains? Ini bagi murid yang tidak bertudung. Sebabnya untuk mengelakkan kecederaan dan kebakaran di dalam bilik sains. Yang ketiga, kenapa kita perlu membuka tingkap dan memasang kipas? Sebabnya supaya dapat aliran udara yang bersih ataupun mendapatkan aliran udara yang bersih. Okey, yang keempat, basahkan bahan yang mudah terbakar dengan air paip yang mengalir sebelum dibuang. Kenapa perlu membuat demikian? Sebabnya untuk mengelakkan sebarang kebakaran di dalam bilik sains. Okey, kita tengok yang seterusnya. Penunuh bangsen perlu dihidupkan dengan menggunakan pemeti api. Elakkan guna mancis atau kertas yang dinyalakan dengan api. Kenapa? Sebabnya bagi mengelakkan sebarang kebakaran di dalam bilik sains. Seterusnya,
Kenapa kita perlu meminta kebenaran guru untuk menggunakan peti pertolongan cemas? Sebabnya untuk mengelakkan salah guna bahan dalam peti pertolongan cemas. Yang ketujuh, jangan menghidu, menyentuh atau merasa sebarang bahan di dalam bilik sains melainkan dengan kebenaran guru. Kenapa kita ataupun guru melarang kamu menghidu, menyentuh atau merasa bahan di dalam bilik sains? Sebabnya bahan di dalam bilik sains memudaratkan dan membahayakan diri. Okey, seterusnya, kenapa kita perlu buang bahan pepejar ke dalam tong sampah dan buang bahan buangan cecair ke dalam sinki dengan air paip mengalir? Sebabnya bagi mengelakkan saluran air paip tersumbat. Okey. Kita pergi kepada apakah kepentingan mematuhi peraturan bilik sains? Okey, ada 6 Yang pertama, memastikan operasi bilik sains berjalan dengan lancar. Yang kedua, mengelakkan sebarang kemalangan. Yang ketiga, mengelakkan pembaziran. Yang keempat, memudahkan murid mencari alat dan bahan. Yang kelima, memastikan peralatan dan radar sains dalam keadaan kemas dan baik. Dan yang terakhir adalah untuk menjamin keselamatan murid. Itu adalah kepentingan mematuhi peraturan bilik sains. Baik. Jadi kamu dah tahu tentang 9 peraturan bilik sains. Okey. Kamu juga dah tahu tentang sebab ataupun mengapa kita perlu mematuhi peraturan bilik sains. Serta kamu juga telah mengetahui kepentingan mematuhi peraturan bilik sains. Okey, cikgu harap kamu ingat dan amalkan semasa berada di dalam bilik sains bagi mengelakkan kecederaan dan memudaratkan diri kamu. Itu saja dari Cikgu Faiz. Sebelum cikgu mengundur diri, pastikan kamu subscribe, like dan share video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.